اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. Dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menampakkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Oleh itu janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan. Maka tak kala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka,
Lalu ia meletakkan bijana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Kemudian menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Mereka bertanya sambil menghadap ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu. Apa benda kamu yang kehilangan? Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupak raja. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta. Dan akulah yang menjamin pemberian itu. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi Mesir ini. Dan kami pula bukanlah pencuri. Orang-orang menteri bertanya, maka apa balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Mereka menjawab, balasannya sesiapa yang didapati benda itu di kenderaannya, maka dialah sendiri yang menjadi balasannya. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Maka Yusuf pun mulai memeriksa tempat-tempat barang mereka. Sebelum memeriksa tempat barang-barang saudara kandungnya Bunyamin. Kemudian ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang saudara kandungannya. Demikian kami jayakan rancangan untuk menyampaikan hajat Yusuf. Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Dengan ilmu pengetahuan, kami tinggikan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Yusuf. Surah yang ke-12 pada juzuk yang ke-13. Pada ayat yang ke-69 sehinggalah ayat 76. Dan ini merupakan episod yang ke-13 daripada kisah atau sejarah Nabi Allah Yusuf AS. Dalam kisah ini menceritakan bagaimana pertemuan Yusuf dengan adik kandungnya, seibu sebapa, yakni Binyamin. Dan bagaimana beliau merancang dengan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepadanya untuk menjadikan saudaranya Binyamin kekal bersamanya di Mesir. Dalam keadaan undang-undang Mesir tidak membenarkan seorang mengambil orang lain untuk duduk bersama mereka tanpa sebab. Melainkan kerana kesilapan ataupun jenayah. Jadi undang-undang Mesir tak boleh tahan orang tanpa sebab. Bahkan siapa pun boleh membangkang. Maka Yusuf AS bila dia merancang untuk menahan saudaranya, yakni Binyamin, supaya duduk bersama dengannya, kekal bersama dengannya, maka baginda perlu buat satu perancangan. Dan perancangan itu telah diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Yang disebut sebagai hilah syar'iyah yang dibenarkan dalam Islam. Maka Allah Ta'ala menceritakan sesudah Nabi Allah Ya'qub berpesan kepada anaknya supaya berhati-hati dalam perjalanan dengan memasuki pintu kota yang berlainan. Supaya tidak berlaku kejadian-kejadian yang tidak diingini, supaya pergi dan pulang mereka selamat dan membawa hajat untuk mendapat bekalan. Namun sebagaimana yang kita sebut sebelum ini bahawa apapun petua, apapun ilmu yang diberi oleh Ya'qub tidak mampu mengubah takdir Allah. Di mana Nabi Allah Yusuf AS telah berjaya menjadikan keadaan tidak sebagaimana yang diinginkan oleh keluarganya, yakni khususnya abang-abangnya, untuk tidak melakukan kesalahan untuk benar-benar mengembalikan kepercayaan ayah mereka sesuatu mereka tidak dipercayai dalam peristiwa Yusuf. Namun Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa memang saudara ini tidak boleh dipercayai. Dengan berlaku kejadian yang kedua, maka Allah Ta'ala menceritakan, walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhah. Dan apabila mereka masuk menemui Nabi Allah Yusuf AS,
pada majlis khas, pada pertemuan khas, yakni bertamu. Nabi Allah Yusuf mengajak mereka datang ke istananya, dan mereka hatta bila masuk di istana pun mereka masuk pintu yang pelbagai. Bukan sekadar masuk kota, pintu yang pelbagai. Ketika mana mereka masuk istana Nabi Allah Yusuf, mereka juga memasuki pintu yang pelbagai. Para ahli sejarah menceritakan apa yang berlaku ketika mana datang saudara-saudara Nabi Yusuf ini bertamu kepada Yusuf AS. Diriwayatkan mereka datang jumpa Nabi Yusuf lalu berkata, "Hadza akhuna qad ji'na bihi." Faqala lahum ahsantum wa asabtum wa satajiduna dhalika indi. Fa'anzalahum wa akramahum summa adafahum wa ajlasa kulla ithnain minhum ala ma'idatin fabaqiya Binyamin wahdahu. Lalu kata saudara Yusuf, inilah adik kami yang kecil. Ini adik kami yang bongsu, yang masih ada. Kami bawa sebagaimana yang kami janjikan. Lalu kata Nabi Yusuf, ahsantum, bagus, wa asabtum, kamu benar. Kerana sebab itu Nabi Yusuf kata, apakah kamu ini SB datang untuk mengorek rahsia negara kami? Mereka kata bukan, kami daripada keluarga Nabi, kami ada sekian-sekian. Maka bagi membenarkannya, bawa adik kamu. Lalu kata Yusuf, betul lah kamu bukan SB. Memang kamu orang, kebanyakan orang biasa. Dan kamu akan dapati kebaikan di sisiku. Maka Yusuf pun memuliakannya. Dan Nabi Allah Yusuf merancang bagaimana dia nak bertemu dengan saudaranya tanpa diketahui oleh saudara-saudara yang lain. Dia nak jumpa Binyamin macam mana. Maka dia tetapkan satu hidangan mesti 2 orang. Mereka datang 11 orang. Maka bila berdua, ada 6 hidangan, maka tinggal Binyamin seorang. Dan oleh kerana saudara-saudara ini, mereka tak sukakan Binyamin sebagaimana mereka tak suka Yusuf. Kita kan kalau makan sedulang, kita cari member kita lah. Bukan rapat dengan kita tak duduk dengan dia. Bila sebut 2, masing-masing berdua-dua, tinggal satu dulang yang Binyamin keseorangan. Lalu beliau pun menangis. Binyamin bila seorang nangis, dia rasa abang dia tak cakna dia. Dia pun teringat kepada saudaranya. Lalu dia berkata, "Lau kana akhi Yusuf hayyan la ajlasani ma'ahu." Kalaulah abangku masih hidup yang Yusuf, nescaya dia duduk bersamaku. Lalu kata Nabi Allah Yusuf, "Baqiya akhukum wahida." Bila Binyamin mengeluh dirinya, kalaulah abangku hidup, nescaya aku tak duduk seorang. Pasti aku duduk dengan dia. Yusuf AS berkata kepada adik-beradiknya, "Nampaknya saudara kamu itu bersendirian. Jadi akan aku duduk bersamanya untuk menemaninya." Kata Yusuf, "Antum asyarah, kamu 10, falyanzil kullu ithnain minkum baitan." Maka aku nak setiap kamu ini aku sediakan dengan 6 buah rumah untuk kamu tidur di sini. Setiap rumah tidur 2 orang. Inilah yang istimewa. Macam kita sebut hotel lah, sebilik 2 orang. Special lah. Maka ketika itu Binyamin masih lagi bersendirian. Makan seorang, tidur pun seorang. Maka di situlah peluang Nabi Yusuf mendekatinya dan mengetahui ceritanya tanpa membongkar rahsianya terlebih dahulu. Maka bila dia bersama dengan Binyamin, dia memeluknya, dia menciumnya sebagaimana pertemuan orang jauh. Kemudian dia bertanya tentang adik-beradiknya. Lalu kata Binyamin, "Li asyaratu banin." Saya ada 10 adik-beradik. Selain daripada saya ada 10 adik-beradik. Dan saya ada saudara kandung saya yang sudah pun meninggal dunia. Yang dimaksudkan Yusuf AS. Lalu bila Nabi Yusuf melihat dia bersedih, Yusuf berkata, "Atuhibbu an akuna akhaka badala akhikal halik?" Mau tak aku menggantikan tempat saudaramu yang mati itu? Binyamin tak cam lagi. Bahkan tak perasan lagi. Ya, mereka tak tumbuh puluhan tahun. Dan kalau Binyamin masih kecil, bahkan itu mendengar cerita daripada ayahnya. Dan kadang kecil yang tidak mengerti tadi. Kata Yusuf, maukah aku jadi saudara kamu, ganti tempat saudara kamu yang sudah meninggal dunia? Lalu kata Binyamin, "Man yajidu akhan mislaka?" Aku tidak mungkin jumpa saudara macam.
Tak mungkin. Kamu tak boleh ganti dia. Walau ni raja ni, dia cakap depan raja. Yang ni penguasa. Kamu tak mungkin menggantikannya. Kerana kamu tidak dilahirkan oleh Yakub dan ibunya Rahil. Kamu bukanlah daripada anak Yakub. Tak mungkin. Lalu bila Nabi Yusuf dengar begitu, menyebut ayahnya Yakub dan ibunya Rahil, maka Yusuf pun menangis. Lalu bangun dan memeluknya, lalu berkata, Inni ana akhuka Yusuf. Sebenarnya akulah saudaramu Yusuf. Fala tahzan bima kanu ya'maluna bina fil madi. Maka jangan kamu berduka cita dengan perangai abang-abang kamu. Fa innallaha, sesungguhnya Allah, qad ahsana ilaina, telah memberi kebaikan kepada kami. Wa jama'ana ala khair, dan hari ini Allah menghimpunkan kita dalam kebaikan. Wala ta'lamuhum bima a'lamtuka, dan mereka tak tahu tentang apa yang aku beritahu kamu ini. Dan inilah datanglah ayat yang berbunyi, walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhah, dan bila mana saudara-saudara Yusuf datang menemui Yusuf, lalu Yusuf memeluk saudaranya Benyamin. Allah datang terus memeluknya melalui, kita katakan, kejadian dan peristiwa tersebut. Ya, kalau dipeluk depan-depan, dah tahu kenapa peluk, apa hubungan. Tapi dipisahkan dulu biliknya, dipisahkan dulu tempat makannya, supaya tak syak. Apatah lagi dalam keadaan 10 adik-beradik ini memang tak ngam dengan Benyamin. Bahkan mereka tak pernah menghampiri Benyamin kerana Benyamin sentiasa duduk dengan ayahnya Yakub. Manakala Yakub tidak mahu melepaskan Benyamin, takut abang-abangnya dengki melakukannya sebagaimana Yusuf AS. Ketika Benyamin rasa bersendirian, ketika itulah Yusuf datang memeluknya dengan berkata, Qala inni ana akhuk, akulah saudaramu, fala tabta'is, jangan kamu merasa sedih, bima kanu ya'malun, atas perbuatan mereka yang telah cuba membunuh Yusuf, yang cuba menjauhkan, melakukan perkara-perkara yang menunjukkan mereka tak suka pada kamu. Dan ketika itulah kata Yusuf, aku saudaramu, akulah abangmu, maka jangan kamu bersedih dengan apa yang dah berlaku. Sebenarnya aku tidak mati, aku hidup. Dan benda ni tak diketahui oleh melainkan kamu. Maka yang tahu Nabi Allah Yusuf hidup pertama ialah Benyamin. Yang tak ada lain yang tahu. Maka ketika itu Allah cerita, falamma jahazahum bijahazihim, dalam mereka bertamu, dalam masa yang sama Yusuf AS menyuruh para ghilman, para pembantu, para pekerja memuatkan muatan bekalan. Penuh satu unta. Dan Nabi Allah Yusuf berpakat dengan Benyamin. Kata Yusuf AS, aku nak jadikan kamu duduk dengan aku sampailah ayah kita datang. Yani Yakub AS datang. Dan aku akan buat sesuatu seperti merancang. Artinya Nabi Allah Yusuf merancang, akan kuletak sesuatu dalam bekalan kamu supaya kamu dapat kekal di sini. Kerana aku mengetahui syariat Nabi Yakub, siapa yang mencuri, maka orang tu akan kekal bersama dengan orang yang dicuri barang. Itu syariat. Untuk menjadi hamba atau menjadi budak suruhan. Dalam undang-undang negara Mesir, siapa yang mencuri dia akan bayar sekali ganda daripada apa yang dicuri. Jadi kalau dicuri dengan harga RM100, dia kena bayar RM200. Itu undang-undang Mesir. Tetapi Yusuf AS, dia ada kuasa dalam menentukan undang-undang yang sesuai. Kerana dia akan merujuk kepada undang-undang yang dipegang oleh keluarga Yakub. Di mana dalam syariat Nabi Allah Yakub, siapa yang mencuri ini akan kekal dengan orang yang dicuri barangnya sampai orang tu redha pada dia. Sampai orang tu redha, memaafkan dia, maka dia akan lepaskan. Bagaimana tak redha, tak memaafkan dia, dia akan kekal bekerja dan berkhidmat. Maka apa yang dibuat oleh Yusuf ini diketahui oleh Benyamin sebab dia pakat. Kalau tidak, pasti Benyamin akan tertekan dengan tuduhan mencuri. Tapi bila Benyamin tahu dah diberitahu perancangan, maka dia tenang. Walaupun dia ditahan. Sebab dia tahu ditahan kerana sebab mereka nak bersama. Mereka nak duduk lebih lama. Manakala diberitahu kepada ketua khas padanya untuk memerangkap. Dengan tuduhan ini. Dan Allah Ta'ala menceritakan. Falamma jahazahu, bila mana telah disiapkan kepada mereka, bijahazihim, dengan bekalan makanan mereka, ja'ala siqayata, dijadikan sukatan, yang barang penyukat. Dia ada satu, kita panggil alat penyukat yang diperbuat daripada emas. Yang dengannya Nabi Allah Yusuf menyukat sukatan.
untuk menunjukkan ini adalah sukatan perintah raja. Dia tak pakai sukatan biasa, tak pakai kita katakan pencedok biasa. Untuk beritahu ini langsung daripada raja. Dan alat sukatan ini terus daripada raja yang diperbuat daripada emas. Ada riwayat menyatakan diperbuat daripada perak. Kalau setakat buat daripada besi-besi biasa, tak mungkin dia akan dicari. Kerana boleh diganti. Kerana sukatan ini ada kita katakan cop di rajanya ataupun ada lambang di rajanya, ada keistimewaannya. Maka barang yang istimewa inilah yang akan menjadi sebab kesalahan yang itu menjadi lebih besar. Berbanding kalau dicuri barang-barang biasa atau diambil barang-barang biasa. Mungkin dia kata dia tersilap letak, tersilap ambil. Tapi bila benda yang mahal, tak mungkin kata salah ambil. Kalau benda-benda murah, silap ambil. Benda tu pun tak ada nilai, kita pun tak kisah sangat. Tapi bila benda tu bernilai, jangan orang kata dia tersilap ambil. Kita tuan-tuan kalau slipper kita slipper buruk, kita mungkin kata orang silap ambil. Tapi kalau slipper kita slipper mahal, berjenama, kita kata orang curi slipper kita. Sebab benda tu bernilai. Sebab bila benda tak bernilai, kita mungkin boleh menerima wasangka baik. Tapi bila benda tu bernilai, tak mungkin dengan mudah kita menerima wasangka baik. Itu fitrah. Maka kata Allah, ja'ala as-siqayata fi rahli akhi, summa adzana muazzin. Kemudian pembantu petugas kepada Yusuf buat satu pengumuman. Ayatul iq, wahai para pemilik unta. Al-iq, yakni orang-orang yang memiliki unta. Jadi yang datang, satu kelompok yang datang menaiki unta ini yang terkenal ialah keluarga Yusuf. Ramai. Yang lain mungkin datang seekor, 2 ekor. Ini datang ramai. Maka dikatakan, wahai orang-orang yang menunggang unta. Innakum lasarikun, kamu pencuri. Sebab sukatan itu hilang. Bila keluarga Nabi Allah Yusuf mengetahui mereka mungkin dimaksudkan. Ini kerana mereka dapati mereka lah yang mempunyai rombongan unta yang paling banyak. Berbanding yang lain. Dan mereka lah orang luar yang mendapat menjadi tetamu di raja. Pasti bila barang raja hilang, barang orang besar hilang, maka dia akan dituduh pada orang yang menjadi tetamu raja. Lalu kata mereka, qalu, mereka bila tengok riuh rendah, pengumuman dibuat, wa aqbalu alaihim, mereka datang menemui tukang seru. Maza tafkidun, apa yang hilang? Apa yang kamu cari? Qalu, mereka berkata, nafkidu su'al malik. Kami kehilangan penimbang sukatan alat penyukat raja. Waliman ja'a bihi, siapa yang boleh bawa, siapa yang jumpa hindu ba'irin, kami akan beri upah satu unta penuh dengan bekalan makanan. Wa ana bihi za'in, dan akulah penjamin. Baik, dalam ayat ini ada satu hukum disebut sebagai ju'alah. Apa itu ju'alah? Iaitu kita beri tawaran kepada siapa yang buat sesuatu dengan upah tertentu. Contoh, siapa yang jumpa kunci kereta saya bagi RM3,000. Siapa yang jumpa anak saya bagi RM30,000. Siapa yang jumpa barang-barang saya yang hilang, saya bagi upah ni, upah tu dan sebagainya. Ini panggil ju'alah. Dalam Islam dibenarkan. Itu yang digunakan dalam kaedah polis dan sebagainya. Ini wanted. Siapa jumpa beri maklumat, kita bagi RM100,000. Boleh tak? Boleh. Itu ju'alah. Di mana orang yang bila ditawarkan ju'alah, bila tawar saja ju'alah, maka orang yang mencarinya kalau dijumpa, maka dia berhak mendapat upahnya. Tetapi dalam masa yang sama yang jumpa tadi berhak untuk menggugurkannya. Maknanya, kalau orang tu kata siapa yang jumpa kunci kereta, saya bagi RM2,000. Dia pun jumpa. Bila orang ni jumpa, yang beri ju'alah, yang kata siapa jumpa kunci kereta dapat RM2,000, dia tak boleh batalkan lagi apa yang disebut. Dia kena bagi. Wajib dia bagi. Dosa dia tak bagi. Tapi yang jumpa ini, dia boleh batalkan. Dia boleh kata tak apa, saya free je, saya tak nak apa-apa, ambil. Maka dia berhak batalkan. Tapi yang keluarkan tawaran tidak boleh batalkan. Ketika mana orang mula mencari dan jumpa. Tapi kalau sekiranya dia beri pengumuman, kemudian dibatalkan. Dan ternyata tak ada orang jumpa, maka itu terserah pada dia. Tapi kalau dia beri satu pengumuman untuk upah pada sesuatu pekerjaan, walaupun dia tak sebut siapa, dia tak
namakan siapa secara umum, tiba-tiba orang tu dah kerja dan orang tu dah jumpa, dia tak boleh batalkan. Dia kata tak, saya dah batalkan semalam je. Dia valid semalam, hari ni tak. Tak, saya yang jumpa. Maka saya boleh ambil, hilangkan balik dia. So awak tak bagi upah. Jadi di sini dinamakan ju'alah. Dan di sini juga ada kafalah. Apa itu kafalah? Bila petugas pekerja Nabi Yusuf berkata, wa ana bihi zaim, aku penjamin. Ini kita panggil hukum guarantor. Dalam guarantor ni tuan-tuan, dalam Islam ada disebut kafalah, guarantor. Bila seorang pinjam duit, saya guarantor. Kalau dia tak boleh bayar, saya bayar. Dan dia memang kena bayar. Bila didapati yang berhutang ini muflis. Adapun kalau orang ni melarikan diri, maka kena cari dulu. Yang salahnya yang berlaku bila dalam sistem pinjaman kita, guarantor ni, yang buat pinjaman itu ada yang boleh dicari dah bahkan mampu untuk bayar, tiba-tiba bank terus fokus pada guarantor untuk mengenakan bayar. Ini diharamkan, penzaliman. Tapi kalau yang berhutang tadi memang lari tak dapat dikesan atau di muflis, memang guarantor kena bayar. Hati-hati jadi guarantor. Kerana guarantor akan bertanggungjawab berdasarkan ayat ini. Wa ana bihi zaim, aku guarantor. Jadi siapa yang beri satu guarantor, contohnya saya bawa seorang hamba Allah, saya kata dia nak pinjam duit awak RM10,000. Kalau dia tak bayar, saya bayar. Maka orang beri kerana orang percaya kat saya. Maka dia pun pinjam duit, lepas tu dia lari. Dia lari. Maka saya pun minta hutang. Dah orang ni tak ada, saya minta yang guarantor tu. Baik, awak yang bawa orang ni, dan awak yang guarantor, saya nak minta hutang. Dan awak wajib bayar. Kalau tak bayar, dia akan ditahan, ditakzirkan. Dipenjara mengikut undang-undang Islam. Maksudnya dia hukum takzir oleh pemerintah sehingga dibayar atau sehingga orang yang berhutang tadi balik. Ini hukum guarantor yang dibenarkan dalam Islam. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita ni kan sebab percaya orang tu lah kita beri. Pinjam kereta, mungkin pinjam kenderaan, atau pinjam duit. Kalau dia je kita tak kenal, kita tak nak bagi. Tapi kerana ada orang yang baik, yang menjamin dia, orang yang kita segan, maka orang ni kena tahu bila dia guarantor, dia bertanggungjawab atas apa yang dia telah sebut. Qalu, mereka berkata, bila memang tahu tak akan jumpa, dan mereka merasakan tuduhan ini pada mereka. Sebab mereka lah yang disebut sebagai al-i, orang-orang yang punya unta yang banyak. Qalu tallahi, mereka berkata, demi Allah, laqad alimtum ma ji'na, kamu kan tahu kami tidak datang ke sini, ke Mesir, linufsida fil ard, untuk buat kacau. Dan kami dah ada rekod, dah datang ni, datang kali kedua ni. Kali pertama kami datang, okey. Bukan bila kami dapati barang-barang kami dipulangkan kembali, kami bawa balik barang ni. Apakah kamu lupa barang ni ataupun macam mana? Yang ternyata Yusuf bagi percuma. Kan kita dah cerita semalam bila mereka disiapkan setiap seekor unta dengan nilai yang berat unta 165 kilogram barang makanan, gandum dan sebagainya. Tetapi barang tukaran mereka tadi, Nabi Allah Yusuf perintahkan supaya dimasukkan dalam bekalan makanan itu. Arti Yusuf tak ambil upah, tak ambil bayaran mereka. Dan mereka menyangka mungkin harga mereka Yusuf dan pembantunya lupa tentang bayaran ini, mereka nak pulangkan balik. Artinya mereka jujur. Berdasarkan track record ini mereka katakan, kamu tahu kami ni dah ada track record yang baik, kami pernah pulangkan bayaran yang kamu tak ambil. Sebelum kami tahu itu ialah percuma. Untuk kami menukar barang dan mengambil bekalan yang baru. Jadi kamilah bukan yang melakukan kerosakan. Wa ma kunna sarikin. Kami pula tak pernah mencuri. Artinya tuan-tuan sekalian, bila mereka tak pernah mencuri, mereka tidak lihat mereka lah pencuri terbesar dengan mencuri Yusuf daripada dakapan ayahnya Yakub. Dan menjualnya dan memisahkannya. Maka ini pencuri lagi teruk, dicuri anak orang. Dicuri orang yang disayangi oleh adik-beradik dia. Dan mereka kata secara material ni kami tak curi. Qalu, kata pembantu Nabi Yusuf. Fama jazauhu, apakah balasan pencuri? In kuntum kadhibin, kalau kamu berbohong. Baik, kamu kata tak, kami akan buat pemeriksaan. Apa pandangan kamu, hukuman di sisi kamu?
Oleh kerana kita dah sebut dalam trial Mesir bahawa siapa yang mencuri dia akan bayar sekali ganda. Tetapi kali ini Yusuf nak hukuman itu berdasarkan apa yang kamu pegang. Syariat kamu. Kerana anak-anak Nabi Allah Yaqub semuanya orang alim-alim belaka. Tapi dengki. Supaya kita tahu orang alim pun kuat dengki juga. Mereka alim, mereka ahli kitab. Mereka tahu isi kandungan kitab. Mereka tahu kitab yang ataupun syariat yang diturunkan kepada Nabi Allah Yaqub, mereka tahu melalui suhuf-suhufnya. Mereka tahu suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim, bahkan sebelumnya kepada Nabi Idris, mereka tahu tentang kandungan hukum syariat. Maka mereka ditanya tentang hukuman di sisi mereka sebagai orang alim. Lalu mereka kata, qalu, mereka menjawab, jazauhu, balasan pencuri, man wujida fi rahlihi, siapa didapati barang dicuri itu pada kenderaannya, fahuwa jazauhu, maka dialah sahaja yang dihukum. Itu betul. Walaupun kita duduk dalam satu kumpulan, kita duduk dalam satu grup, seorang tidak boleh dihukum secara pukau macam tu. Secara kesemuanya, yang salah saja dihukum. Memang itu kaedahnya. Yang salah maka dihukum. Kadzalika najziz zalimin. Demikian kami menghukum orang-orang yang zalim. Yang buat. Jadi Nabi Allah Yusuf AS sengaja nak jadikan ini sebagai satu komitmen undang-undang yang mereka telah yakini dan percayai. Oh, balasannya ialah sebagaimana kita sebut, ditahan oleh orang yang menjadi pemilik barang tersebut. Fabada'a, maka dimulakan siasatan. Bi'awiyatihim, dengan barangan-barangan saudara-saudaranya. Qabla awi'a yakhi, sebelum barangan saudaranya Benyamin. Summa stakhrajaha, kemudian barulah dikeluarkan daripada barangan saudaranya min wi'a yakhi, yakni Benyamin. Kadzalika kidna Yusuf. Mula-mula untuk tak disyaki. Kalau Yusuf AS tu cek Benyamin dan keluarkan, ni macam dah tahu. Tapi dicek satu persatu saudara yang lain. Last kali barulah yang dirancangkan itu, Benyamin. Untuk dikeluarkan. Untuk didedahkan. Akhirnya didapati. Kadzalika kidna Yusuf. Demikian kata Allah, kami ajar kepada Yusuf bagaimana hendak mengambil saudaranya. Maka nalyakhudha akahu fi dinil malik. Dia tidak mungkin dapat mengambil saudaranya mengikut undang-undang raja. Undang-undang di Mesir tak ada orang boleh ambil orang lain. Tak ada orang boleh paksa orang lain duduk kat Mesir. Itu undang-undang Mesir. Maka Nabi Yusuf berfikir macam mana nak jadikan Benyamin ini kekal di Mesir. Dalam undang-undang Mesir tak ada peruntukan itu. Sebab kalau dia mencuri pun dia just bayar kemudian lepas. Macam mana cara nak jadikan Benyamin kekal di sini? Kerana itu Yusuf tanya, apa hukuman dari syariatmu? Ternyata syariat Nabi Yaqub, pencuri itu ditahan. Dan ditahan sehinggalah orang yang dicuri barangnya itu redha. Maka demikian Allah beri ilmu itu. Anak-anak Yaqub faham ilmu itu. Dan mereka lupa Nabi Allah Yusuf lebih faham. Mereka cuma tahu undang-undang tadi, tapi Yusuf mengetahui undang-undang tadi untuk melaksanakan undang-undang tadi. Untuk beramal dengan undang-undang tadi untuk mengambil, menahan Benyamin. Illa an yasha Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kerana undang-undang raja tak benar, tapi Allah wahyukan pada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, bagaimana cara nak ambil saudaranya Benyamin. Narfa'u darajatin man nasha', kami mengangkat darjat siapa yang dikehendaki. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas orang yang pandai ada lagi yang lebih pandai. Artinya keluarga Yaqub ni orang pandai-pandai, tapi Yusuf lagi pandai. Anak-anak Yaqub ini pandai, Nabi Allah Yusuf lagi pandai. Dan inilah undang-undang atas dunia ni, tak ada orang pandai, melainkan ada yang lebih pandai, sehinggalah pergi kepada zat yang paling pandai, Tuhan yang Maha mengetahui. Maka kita lihat bagaimana ceritanya yang disebut atau yang diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Allah Yusuf. Kenapa Nabi Allah Yusuf nak ambil sangat Benyamin? Sebab dengan cara itu, dia sebenarnya telah menghukum adik-beradik dia. Sebab adik-beradiknya telah bersumpah untuk menjaga Benyamin betul-betul.
untuk memelihara Benyamin dan apa jua keadaan. Dan mereka telah bersumpah dengan nama Allah. Kalau Nabi Allah Yusuf memerangkap orang lain mencuri, maka dia tak akan dapat menghukum semua adik-beradik dia. Supaya kehilangan Benyamin ini juga akan dipahami oleh ayah Yaqub, ini perancangan jahat kamu adik-beradik. Sebagaimana kamu dengki pada Yusuf, kamu juga dengki pada adiknya Benyamin. Barangkali kamulah yang mencuri dan kau masuk barang curi ini kepada Benyamin. Sebab mereka tahu sama-sama mereka Benyamin ni orang baik, orang bagus. Mereka sama-sama mereka tak baik. Sebab itu mereka rancang bunuh. Maka kalau boleh merancang untuk membunuh Nabi Yusuf, setakat curi barang tu apa sangat. Maka Yusuf AS menjadikan ayahnya makin tidak percaya kepada anak-anaknya. Supaya biar anak-anaknya cerita apa beza kehilangan Benyamin dengan kehilangan Yusuf. Sebab ini adalah satu tekanan untuk yang bersalah mengaku. Sebab dalam Islam, tuan-tuan sekalian, pengakuan orang bersalah lebih kuat daripada bukti. Dia mengaku. Dan dia mengaku pula dalam keadaan menyesal, dalam keadaan tahu itu salah. Sebab kalau hanya jumpa bukti, orang ni akan terus nafikan. Atau orang ni terus akan semakin besar kedengkiannya. Maka kerana adik-beradik Yusuf ini telah mengambil perjanjian dengan Yaqub, maka bila Benyamin ditahan, maka mereka seperti dipulangkan paku keras. Sebab mereka dah bersumpah, mereka dah berjanji. Dan ini kesilapan yang kedua mereka sesudah Nabi Yusuf. Pasti ayah mereka tak percaya. Dan masalah pula yang berlaku ialah mencuri. Sedangkan mereka tahu Benyamin itu seorang anak kecil yang tidak pandai mencuri. Bukan tiada pengalaman untuk menilai suatu barang. Sebab adiknya ini bukanlah orang yang niaga ke atau sebagainya. Berbanding abang-abangnya yang memang orang yang terkenal dalam perniagaan dan sebagainya, mereka tahu nilai barang. Seorang yang tahu nilai barang, mereka lah yang cenderung untuk mencuri. Terutama pula dengan dasar mereka yang memang berpakat 10 orang ni. Berbanding Benyamin yang bersendirian. Makan seorang, duduk bilik seorang. Dan kadang kesedihannya kehilangan Yusuf AS sehingga dia bertemu dengan abangnya. Maka ini suatu strategi Nabi Allah Yusuf yang Allah wahyukan kepada baginda untuk memerangkap abang-abangnya yang telah melakukan kejahatan sekian lama. Yang menyimpang rahsia begitu lama, bagaimana mereka menjauhkan Yusuf daripada ayahnya. Dan dengan kes terbaru, kehilangan Benyamin dalam kawalan mereka, dengan tuduhan mencuri pula, maka ini menambah tekanan untuk mereka. Sebab ketika mana Nabi Allah Yaqub mengetahuinya, maka Nabi Yaqub tetap bercerita tentang macam Yusuf hilang dulu. Dia tak sebut tentang Benyamin, tetap sebut Yusuf. Kerana kesalahan mereka bermula pada Yusuf. Maka diungkit, disebut balik supaya mereka mengaku apa yang mereka lakukan. Supaya mereka menyesali atas kejahatan-kejahatan tersebut. Baik, ini kita lihat di sini dipanggil, kalau seorang boleh mengambil hak dia atau mengambil sesuatu tanpa mendatangkan mudarat pada orang lain. Kaedah yang digunakan oleh Nabi Allah Yusuf, dia perangkap orang ni kononnya mencuri supaya dia dapat tahan Benyamin. Pertama, Yusuf tidak memberi mudarat pada sesiapa. Yang kedua, Yusuf AS memang pakat dah dengan Benyamin. Dia dah beritahu, wahai Benyamin, ada satu cara untuk kekalkan kamu bersama aku, supaya kita dapat cerita lebih lama, dapat tahu perkembangan, ialah dengan cara aku perangkap kamu dengan kaedah ni. Artinya, Benyamin mengetahui dia diperangkap untuk tujuan itu. Maka tiada mudarat apa-apa. Sebab itu di sini para ulama membincangkan satu permasalahan yang disebut sebagai hiyal syar'iyah. Cara helah dalam menyelesaikan permasalahan. Umpamanya tuan-tuan dalam Islam, kita tak boleh tukar kurma dengan kurma. Tak boleh tukar kurma dengan kurma kerana ia menjadi ribawi. Jadi kurma yang buruk tak boleh tukar dengan kurma yang baru. Dengan sifat yang sama kurma. Maka caranya ialah dijual kurma yang buruk dan diperoleh duit lalu dibeli kurma yang baik. Kaedahnya. Macam kita tak boleh jual emas dengan emas. Melainkan dengan syarat. Ini emas kita, emas buruk. Emas lama. Kita pun nak beli emas baru. Maka bila kita nak tukar, dia syaratnya mesti sama nilai. Sedangkan mungkin emas lama ni dah tak berkilat. Harganya jatuh. Tapi oleh kerana dia barang ribawi,
Kalau emas lama ni 2 gram, katakan. Emas baru juga 2 gram. Bila dia nak tukar, dia mesti sama gram. 2 gram, 2 gram. Sama. Dan mesti dia beri tangan ke tangan. Tanpa ada penangguhan. Sedangkan mungkin harga emas baru lebih, coraknya lebih cantik, cuma beratnya sama. Kalau terus ditukar begitu, maka sebagainya akan rugi. Dan sebab yang ni 2 gram dengan harga mungkin dah 700. Yang ni emas lama 2 gram. Harga dia mungkin 300 dia. Maka dia tak boleh direct tukar begitu. Artinya kalau nak tukar dia mesti sama berat. Maka salah seorangnya akan rugi. Caranya dia jual emas lama, kemudian boleh dibeli emas baru. Dia tak boleh tukar direct begitu. Kalau nak tukar direct boleh, dia mesti sama berat. Tapi salah seorang akan rugi. Sama juga kurma tak boleh tukar dengan kurma. Dia jual dulu kurma, digunakan duit, beli kurma. Ini kaedah. Bagaimana mendapatkan sesuatu dengan mengelakkan riba. Ini juga disebut salah satu bentuk helahnya. Bahkan contoh yang lain, bagaimana seorang misal kata dia ada sejumlah wang yang cukup zakatnya dan cukup haulnya pada keesokan hari, tapi sebelum esok hari dia dah berbelanja, dah bayar hutang, menyebabkan nisabnya berkurangan atau mungkin tak sampai nisab, maka tak dikenakan zakat atau dikenakan zakat dengan jumlah yang sedikit. Apakah harus? Ya boleh. Tak ada masalah apa-apa. Dia lagi 2 hari tempoh zakat. Tapi sebelum 2 hari tu dah belanja sini, dah kurang nisabnya. Atau dia dah bayar hutang, atau susuk nilai sehingga tak sampai nisab zakat, maka dia tak wajib zakat. Walaupun tempoh itu dah dekat dengan dia. Maka ini juga satu bentuk hiyal ataupun helah. Dan sebagaimana kisah bila Nabi Allah Ayub AS yang bersumpah untuk memukul isterinya dengan 100 rotan, dengan 100 pukulan. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub, dia bila isterinya bernama Rahmah, yang kita dah sebut dia adalah cucu kepada Nabi Allah Yusuf AS, adalah anak Yusuf bernama Ifrahim. Daripada Ifrahim, maka lahir anak bernama Nun, yang merupakan ayah pada Nabi Yusha, dan yang bernama Rahmah, yang merupakan isteri pada Nabi Ayub AS. Maka Rahmah ni dikata pada suaminya, bang, kenapa abang tak doa pada Allah, biar Allah sembuhkan, sedangkan abang Nabi? Kalau Rahmah dah tak tahan nak jaga dia ni. Lalu kata Nabi Allah Ayub, wahai isteriku, berapa tahun aku dapat nikmat? Maka disebut sejumlah tahun yang panjang. Berapa tahun aku diuji? Maka disebut dengan satu jumlah yang kecil. Aku malu pada Allah memohon, dalam keadaan aku mendapat nikmat selama 70 tahun, aku cuma diuji selama 7 tahun. Maka kerana itu kata Nabi Ayub, sebab kamu dah tak sabar nak jaga aku, kalau aku sembuh, akan kupukul kamu suatu kali. Sebab kamu macam dah give up jaga aku. Bukan dah macam give up dalam menerima takdir Allah. Supaya kamu, sehingga kamu menyuruh dengan pangkat kenabianku, doa pada Allah biar sembuh. Aku tidak mungkin melakukannya. Kerana pangkat kenabian bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Bahkan para Nabi, mereka bila diuji, mereka memilih sabar daripada doa kesembuhan. Mereka memilih kesabaran. Maka cadangan rahmat itu dianggap oleh Ayub sebagai satu cadangan yang dianggap melampau. Maka dia berkata, kalau aku sembuh akan aku pukul kamu suatu kali. Akhirnya Nabi Allah Ayub sembuh. Maka dia mula resam mengingati janjinya. Maka Allah memerintahkannya mengambil ranting yang kecil, dihimpunkan 100, dipukul sekali, jadi 100 kali. Dia tak perlu ulang 1 kali pukul. Ranting-ranting yang kecil, yang satu ranting, dihimpunkan jadi 100, dipukul sekali, maka jadi 100. Maka itu disebut hilah syar'iyah. Hiyal syar'iyah. Yang Allah suruh Nabi Allah Ayub buat. Sebagaimana kisah Nabi Allah Yusuf AS, Allah perintah Yusuf buat hilah ini untuk mengambil adiknya Binyamin. Ini perintah Allah. Ini syariat Allah. Dilakukan tanpa mendatangkan mudarat pada sesiapa, bahkan untuk satu sebab dan masalah yang besar. Masalahnya apa? Menjadikan adik-beradik yang mengaku kesalahan dan menjadi sebab datangnya Yaqub kepada atau ke negara Mesir, dan menjadi sebab untuk mereka berkumpul semua, dan menjadi sebab untuk mereka adik-beradik saling salah menyalahkan. Itulah kamu, itulah kamu. Kita akan dapati ayat selepas ini akan wujud sikap salah menyalahkan antara sesama mereka. Bila mereka sudah tersepit dengan keadaan diambilnya Binyamin daripada jagaan mereka, sesudah sumpah mereka di hadapan Allah, perjanjian yang dimeterai dan segala petua-petua yang digunakan untuk mengelak sesuatu perkara seperti ini berlaku.
Maka demikian Allah Ta'ala memberi ilmu kepada Yusuf AS. Bagi mengambil adiknya Benyamin dengan cara yang syar'i, mengikut syariat Nabi Allah Yaqub. Tanpa menyalahi undang-undang Mesir itu sendiri. Kerana kekuasaan yang Allah berikan pada Yusuf. Dan demikian Nabi Allah Yusuf AS berjaya mengembirakan adiknya. Kalau kita tanya kenapa dibawa adiknya terlebih dahulu, kenapa tak terus dibawa Yaqub? Kenapa Nabi Yusuf tak kata, kamu ada ayah yang tua sila bawa ke sini, aku nak tengok ayah kamu. Daripada dia menyuruh bawa anak adik yang kecil. Maka apakah hikmah? Yang kita akan tahu jawapannya nanti. Hikmah kenapa Nabi Allah Yusuf tidak terus memanggil Yaqub datang. Supaya cerita itu tamat cepat. Atau supaya selesai. Tapi terus meninggalkan persoalan di bawah Benyamin terlebih dahulu. Untuk menjadikan satu tekanan kepada abang-abangnya. Untuk juga sebagai satu jawapan kepada kedengkian mereka. Orang dengki tidak akan berjaya. Siapa pun dengki, siapa pun mengkhianati, dia selama-lamanya tidak akan berjaya. Bermula kisah Zulaikha yang dengki, sampailah kisah adik-beradik ni yang dengki. Maka nak tunjuk orang yang dengki akan terus dirundung malang. Akan terus dirundung musibah. Dan akan terpalit dengan kejahatan yang mereka buat sendiri. Umpama mereka, kata ulama', umpama orang yang menggali lubang untuk orang lain jatuh, tapi mereka dah yang jatuh. Mereka yang menang perangkap untuk orang lain terkena perangkap, tetapi mereka lah yang terkena perangkap. Mereka umpama menepuk air dalam dulang. Yang air tadi terpercik ke muka sendiri. Umpama mereka seperti meludah ke langit yang akan jatuh ke muka sendiri. Itulah cerita orang dengki. Artinya kekuatan ataupun kenapa Nabi Allah Yusuf bawa Benyamin, bagaimana untuk menghancurkan sifat dengki supaya orang dengki akhirnya mengetahui dan kecewa kami tidak dapat apa-apa kejayaan. Dan ia terus menjadi contoh pada kita. Siapa pun dengki orang, dia tak akan percaya. Siapa pun dengki orang, dia tak akan memperoleh apa pun dia nak sebenarnya. Tetapi dia akan hilang apa yang dia ada. Jadi kalau kita dengki, kita nak sesuatu, kita tak dapat. Bahkan apa yang kita ada akan hilang. Ini cerita pendengki-pendengki dan bagaimana kesudahannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.